Okey, idea penggunaan jenta sebenarnya bermula apabila saya menulis sebuah novel simulasi terbitan penerbit X. Ya. Dalam simulasi itu ada satu wataknya, dia cuba, seorang remaja ni cuba menulis sebuah novel di mana dalam novel tu hanya ada satu watak saja. Satu watak yang menggerakkan segala-galanya tanpa ada interaksi dengan watak-watak yang lain. Jadi saya fikir, bagaimana kalau idea ni saya yang bawa sendiri, saya cuba tulis novel itu. Dan itulah cabarannya apabila menulis sebuah novel dengan satu watak saja yang bergerak tanpa ada interaksi dengan watak-watak lain, tanpa ada pengalaman watak-watak lain, tanpa dialog contohnya. Ia adalah sebuah cerita yang sangat berat. Bagaimana hendak membawa sebuah cerita yang mendebarkan tapi dalam masa yang sama tidak memenatkan pembaca. Itu adalah satu cabaran. Kerana sebab tu saya sendiri pun berhenti. Maksudnya saya berhenti pada penulisan tu, saya macam novel ni tak boleh pergi. Macam susah sangat menulisnya. Rasanya jurang tu hampir dalam setahun. Cerita itu ditulis sebenarnya saya dah bayangkan penamatnya bagaimana dengan pemulanya. Pemula dengan penamatnya saya dah tetapkan. Tetapi yang masalahnya untuk sampai ke perjalanan tu, pada permulaan ke penamat tu, ia adalah suatu perkara yang sukar. Sebab apabila menulis tu, saya ada kecenderungan, saya rasa ramai penulis akan cenderung untuk meletakkan konflik dan interaksi watak dengan watak, dinamiknya, benda-benda emosi yang akan menggerakkan sebuah cerita, dan benda-benda tu tidak ada dalam novel ini pada draft asal. Jadi apa yang saya buat adalah benda tu yang saya cuba cari, bagaimana nak menggerakkan sebuah cerita thriller dengan satu wataknya diburu oleh sesuatu yang dia tak tahu, yang dia tak pasti apa bendanya, dan dengan dia matlamatnya kabur. Benda-benda tu yang susah yang nak cerita dengan kepanjangan 30,000 patah perkataan, 35,000 patah perkataan untuk memanjangkan kita. Bagaimana nak menulis sebuah cerita tanpa dialog dengan kepanjangan 35,000 patah perkataan. Itu adalah satu cabaran. Jenta sebenarnya dia adalah novel tentang dia agak klise sikit, pencarian diri sendiri pada waktu kalau dia cerita tentang seorang yang mencari dirinya, bayang-bayangnya apa ada dalam diri dia, potensi dirinya. Dia boleh melihat novel tu selaku pencarian diri, and kita perlukan satu katalis, genta dalam cerita ni. Genta itu adalah katalis untuk manusia ni menemukan diri dia yang satu lagi yang berpotensi, yang lebih potensi daripada apa yang dirinya sendiri bawakan. Jadi nampak tak di situ saya dah tidak fokus pada elemen sains dia lagi, apa picture saya robot ke apa semua tu. Saya fokus pada diri manusia tu, interior dia, dengan sikap dia, emosi dia, dengan bagaimana nak mencipta manusia dia punya batiniah tu sendiri. Penanda adas ini adalah sangat sukar sebab bagi saya tidak pernah berpuas hati dengan karya-karya yang saya terbitkan. Dia ibarat apabila saya menulis sesuatu, dia terbit pada tahun tu, boleh saya baca kemudian hari, macamnya setahun kemudian saya baca balik, saya macam saya boleh tulis sesuatu yang lebih baik. Maksudnya setiap karya yang baru adalah lebih baik daripada karya yang sebelum. Maksudnya sekarang ni Genta adalah novel saya terbaik berbandingan novel saya dahulu. Itu adalah pendapat saya. Mungkin pada masa akan datang, pada novel saya yang baru terbit lagi, saya rasa itu adalah novel yang lebih baik daripada novel sekarang. Tapi kalau saya nak melihat kepada bagaimana penerimaan pembaca, mungkin saya akan kata Eksistensi adalah karya yang seimbang, dan selain daripada tu karya yang agak berani dan disukai orang juga, Debat Manusia Tuhan. So ada dua karya tu yang saya rasa macam kalau orang nak kenal saya, mungkin dia boleh kenal saya melalui emosi tu, dia baca Eksistensi. Kalau untuk memahami ideologi yang pada tahun 2016-2015, maksudnya sekarang saya dah tak bawa ideologi tu, lebih dari saya pada Debat Manusia Tuhan tu.